Bismillah. Bismillah. Yes. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan kita keizinan dan ruang pada hari ini bersama-sama di dalam sebuah masjid yang sangat indah, Masjid Baru Setia Alam. Alhamdulillah, pertama sekali saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Nazir Masjid, Jatan Kuasa Masjid Setia Alam atas jemputan kuliah maghrib pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, saya Muhammad Nur Hizri Baharudin, menetap di Sungai Pinang, Kelang, sekarang bertugas di Mahat Tafiz Ibnu Katsir dan juga Terapi Islam Ibnu Katsir yang berada di Ratau Panjang, Kelang. Alhamdulillah. Jadi saya dah menguruskan Mahat Tafiz lebih kurang 3 tahun di Batu Belah. Alhamdulillah, sekarang sepenuh masa menguruskan Tafiz dan membuat rawatan Islam lah. Alhamdulillah. Saya membesar sebenarnya dekat kawasan sini. Saya berasal orang Meru. Ni jalan ni memang jalan saya daripada kecil lah. Alhamdulillah, tengok perubahan yang sangat berbeza daripada tahun masa kecil saya. Dulunya hutan, hari ini terbina sebuah masjid yang sangat indah. Masya Allah, satu kejutan buat saya sebenarnya bila sampai sini. Masya Allah, bila lalu kat sini teringat, Allahu Akbar, ini kawasan hutan dulu ni, tempat kita bermain naik basikal daripada Meru jalan terus ke Kelang bersama-sama dengan kawan-kawan. Masya Allah, hari ini terbinanya sebuah masjid yang sangat indah. Masya Allah. InsyaAllah hari ini apa yang kita nak fokuskan tentang satu tajuk yang saya rasakan amat penting untuk kita ketahui dan kita fahami, iaitu tentang satu perkara berkaitan dengan alam mistik kita, iaitu jin dan sihir. Okey, tajuk yang diberikan pada saya hari ini adalah perisai diri daripada gangguan jin dan sihir. Masya Allah, tajuk ini sebenarnya besar bagi saya. Okey, tajuk ini sangat besar dan pentinglah bagi kita untuk kita fahami dan kita dalami. Untuk makluman semua jemaah muslimin dan muslimat, alhamdulillah, Jabatan Agama Islam Selangor dia ada mengeluarkan satu tauliah khas kepada mana-mana perawat ataupun pusat-pusat rawatan ataupun mana-mana ustaz yang ingin menjalankan aktiviti berkaitan dengan ruqyah ataupun perubatan Islam. Dia ada mengeluarkan satu tauliah khas di 4, kat situ ada tulis perubatan Islam. Jadi memang satu perkara yang sangat penting lah Jabatan Islam perlu lakukan, sebab sekarang ini terlalu banyak, kita tengok terlalu banyak yang menjalankan aktiviti berkaitan dengan perubatan Islam. Dia menyatakan itu perubatan Islam, ini perubatan Islam, apa yang dijalankan ini ruqyah, apa yang dijalankan inilah rawatan Islam. Akhirnya kadang-kadang masyarakat terkeliru. Alhamdulillah, setakat ini banyak masjid yang saya pergi dan saya bagi penerangan tentang asalnya adalah asas-asas perubatan Islam. Kita nak kenal sebenarnya apa itu perubatan Islam. Sebab apa? Bila kita sebut tentang perubatan Islam, kita akan terlintas dalam kepala adalah perubatan yang ada kaitan dengan perkara mistik, yang ada kaitannya dengan jin, yang ada kaitan dengan sihir, yang ada kaitan dengan perkara-perkara yang tak logik dengan akal. Jadi dia memerlukan satu sandaran yang sangat kuat, iaitu nas daripada Al-Quran dan hadis.
Jadi penerangan sebegini saya rasa amat sangat penting, sebab kita sekarang mudah terdedah dengan media sosial, dengan Facebook, dengan Instagram. Banyak ruqyah-ruqyah yang dijalankan secara live. Kita tengok, betul ke ni? Ada yang tiba-tiba kat rumah, bila dengar je ruqyah secara live, dia terasuk dekat rumah. Jadi apa yang kita nak sampaikan hari ini adalah kita nak tahu macam mana kita nak perisai diri kita daripada gangguan-gangguan ini. Okay, jadi sebelum kita pergi lebih dalam, kita kena kenal. Kita kena kenal dulu apa itu jin, apa itu sihir sebenarnya. Bila kita tahu, oh inilah sihir, inilah jin, oh ini kelemahan dia, oh ini asal usul dia, kita kenal musuh kita. Jadi kita tahu kelemahan dia, kita tahu cara nak mengatasinya. Daripada ilmu yang kita ketahui siapa musuh kita yang sebenarnya. Jadi hari ini insya-Allah kita akan kenal siapa musuh kita yang sebenar. Okey, kita pergi satu tajuk yang sangat penting yang perlu kita tahu. Kita nak tahu apa itu sebenarnya sihir. Kita dah selalu dengar orang cakap buatan orang sihir. Kalau dia kena tegur, orang kata kena tegur dengan jin, pergi mana-mana terkena gangguan jin, jin tu sakiti dia, ini bukan sihir. Adakah itu tadi kata dengan sihir? Atau sihir ini semata-mata hanya perbuatan jahat yang diniatkan untuk merosakkan seseorang? Jadi kita tengok definisi sihir itu sendiri, apa makna sebenar sihir itu sendiri. Jadi kita tengok siapa ulama yang boleh kita rujuk untuk kita maklum makna sihir itu sendiri. Dekat Malaysia yang paling kita kenali, yang sangat kita kenali tentang kaitan dengan perubatan Islam, jin, sihir, makhluk halus, adalah Allahyarham Tuan Guru Ustaz Harundin. Kita kenal, mesti kita kenal dengan nama ni. Masya Allah, kadang-kadang jin pun terkejut, sebab dah popular sangat kan dengan perubatan Islam, dengan gangguan makhluk halus. Kita tengok apa Tuan Guru sebutkan tentang sihir. Okey, Tuan Guru sebutkan sihir ialah satu kerja jahat atau perbuatan secara tersembunyi dengan menggunakan makhluk halus untuk tujuan menganiaya serta memberi kesan buruk dalam bentuk penyakit dan kesusahan. Ianya juga boleh terjadinya sesuatu perkara ganjil atau luar biasa seperti silap mata. Okay? Jadi Tuan Guru Harundin menyatakan bahawa kita boleh rujuk ni dalam satu buku yang beliau karang, iaitu Rawatan Penyakit Akibat Sihir, muka surat yang ke-5. Beliau menyatakan sihir ini adalah perkara yang tersembunyi yang menggunakan khidmat perantara makhluk halus. Mesti ada makhluk halus menggunakan perkhidmatan makhluk halus. Dia secara tersembunyi boleh mengakibatkan kesan buruk ataupun perkara ganjil. Mesti ada kaitan dengan itu. Itu yang ditekankan oleh Allahyarham Tuan Guru. Okay? Jadi kita pergi dalam sikit. Antara guru yang sempat saya pernah belajar selama 3 tahun selepas saya belajar di Darul Syifa tahun 2012. Alhamdulillah, sekiranya ada sahabat ataupun alumni daripada Darul Syifa, saya daripada kumpulan ke-24 tahun 2012, ijazah pada tahun 2013. Alhamdulillah sempatlah bertalaki bersama Allahyarham Tuan Guru Harundin. Untuk makluman, kalau masuk kelas Tuan Guru ni, cerita bab sihir, gangguan makhluk halus ini adalah cerita yang paling akhir. Cerita rawatan, kaedah rawatan yang paling akhir. Mula-mula tidak ceritakan lagi tentang masalah gangguan makhluk halus, tak ada. Dia akan cerita hujung sekali tentang masalah gangguan makhluk halus. Jadi kita masuk ke dalam sikit. Salah satu guru yang saya bertalaki juga antaranya Tuan Guru Allahyarham Tuan Guru Datuk Dr. Amran Kasimin. Jadi kalau kita tengok dua buku-buku karangan dua ulama ini mesti akan ditulis bersama-sama. Buku rawatan yang akan ditulis mesti bersama-sama. Antaranya Dr. Harundin bersama dengan Dr. Amran Kasimin. Jadi saya sempat bertalaki selama 3 tahun bersama Allahyarham Dr. Amran Kasimin. Dr. Amran Kasimin seorang pengkaji tentang perubatan tradisional Melayu. Beliau daripada salah seorang ahli Majlis Fatwa Negeri Selangor yang telah meninggal dunia pada, kalau tak silap saya, bulan 10 tahun 2020. Jadi saya sempat alhamdulillah bertalaki selama 3 tahun tentang permasalahan gangguan makhluk halus. Apa yang beliau tekankan tentang sihir? Dia kata dalam tulisan dia, dalam buku-buku yang dia karang, benda perkara yang perlu kita tahu tentang unsur sihir. Apa yang ada dalam unsur sihir? Beliau menyatakan ada 6 unsur.
boleh baru dikatakan ini salah satu ciri-ciri yang ada sihir. Yang pertama, dia mestilah rahsia dan tersembunyi. Sama seperti apa yang Allahyarham Tuan Guru Ustaz Harun disebutkan. Dia adalah rahsia dan tersembunyi, ya, tidak diketahui oleh umum. Sebagai contoh, biasanya amalan-amalan yang ada kaitan atau kaedah yang menggunakan adanya sihir mesti ditersembunyi, dia dirahsiakan. Oh, kaedah ni tak boleh beritahu orang, kaedahnya hanya kita-kita je tahu. Oh, ini semua orang tak faham, ini kita kena rahsiakan, jangan beritahu orang. Dia tersembunyi dan rahsia. Kebanyakannya macam tu. Segala amalan tentang yang ada kaitan dengan sihir, dianya tersembunyi dan rahsia. Itu yang dikajilah selama ini. Yang kedua, apa yang ada kaitan dengan unsur sihir, dia adalah khayalan, bukan hakikat. Dia khayalan semata-mata, dia bukan hakikat yang sebenar. Contoh, silap mata. Contoh lagi, kadang-kadang kita pernah tengok daun bertukar menjadi duit. Kita sebenarnya dalam pandangan mata kita tu kita nampak duit, tapi ia adalah khayalan semata-mata. Antara lain, orang yang menggunakan susuk. Orang yang menggunakan susuk, dia hanya khayalan, muka dia nampak cantik, dicapakan susuk dengan bantuan jin, muka nampak cantik. Rupanya ini adalah salah satu kaedah sihir yang menghayalkan mata orang lain. Dia bukan hakikat sebenar. Bila sepatutnya usianya dah dekat 70-80, biasa muka tu akan berubah lah, nampak tua sedikit. Tapi bila memakai susuk, nampak muda, nampak cantik. Ya Allah, berserinya muka dia. Rupanya dia memakai susuk yang menyebabkan jadi khayalan kepada mata-mata yang memandang. Tu antaranya. Okey, khayalan, dia bukan hakikat. Yang ketiga, dia adalah perkara yang mencari adat. Mencari adat, iaitu perkara khariqul adah ini perkara luar biasa yang terjadi kepada manusia. Dia luar biasa. Kalau kita tengok, kalau bab tauhid kita pernah belajar, perkara yang berlaku kepada manusia secara yang pelik berlaku kepada manusia ni hanya ada 6 perkara. Yang pertama, irhas. Yang kedua, mukjizat. Yang ketiga, karamah. Yang keempat, maunah. Yang kelima, istidraj. Yang keenam, sihir. Ini yang berlaku kepada manusia, perkara-perkara pelik yang berlaku kepada manusia. Kadang-kadang yang pelik yang berlaku kepada manusia itu kaitannya dengan sihir. Okey? Banyaklah contoh, orang boleh berjalan atas air. Kita ingat itu karamah, rupa-rupanya ada kaitan dengan sihir. Ada kaitan dengan sihir. Kita takut amalan-amalannya. Okey, amalan-amalan yang dibuat kita tak tahu, nampak daripada secara zahirnya mungkin orang alim, tapi di sebaliknya pernah melakukan perkara yang syirik kepada Allah. Salah seorang guru saya pernah menceritakan antara peristiwa yang pernah berlaku di negara kita. Ada seorang tu dia anggap sebagai wali Allah. Dia anggap sebagai wali Allah, boleh berjalan atas air. Boleh berjalan atas air. Jadi selepas beliau meninggal, dia rupanya dekat rumahnya ada satu bilik yang dirahsiakan. Bilik ni katanya tempat dia ibadah, tempat dia berhalwat, berduduk bersendirian, dan tidak dibenarkan siapa-siapa masuk, termasuk keluarga. Akhirnya selepas beliau meninggal, anak dia pecah masuk bilik tu, terpaksa buka pintu tu, masuk nak tengok apa sebenarnya yang ada dalam bilik tu. Sampailah masuk rupa-rupanya amalan syirik kelas pertama, iaitu najis di atas Al-Quran. Na'uzubillah. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Najis itu diletakkan di atas Al-Quran, maka ini yang terjadi. Dia anggap sihir menggunakan jin, syaitan untuk bantu dia jadi hebat. Ini perkara khariqul adah, perkara yang mencari adat daripada akal manusia. Jadi kita kena tengok, rupanya ada bantuan sihir, ada bantuan jin. Seterusnya, tidak logik menurut akal. Okey, tak logik menurut akal. Okey, kita tengok perkara yang macam tak logik dengan akal kita. Kekebalan, kita tengok kebal. Kalau ikut, kita tengok kebal tetap secara logik akal akan luka. Dan kita tengok peristiwa peperangan Nabi, semua sahabat kita luka. Rasulullah luka, kan, patah gigi, berdarah kepala, tapi ada yang menyatakan dia kebal dengan izin Allah. Tu perkara itu tidak logik di akal, dan perkara itu kerap pula berlaku. Asal buat show jadi, asal buat show jadi, asal buat jadi. Allahu Akbar. Kalau dia kata ini pertolongan Allah, ini maunah, dia kata ini pertolongan Allah, kita kan boleh cakap pertolongan Allah ini dia berlaku kadang-kadang, dia bukan berlaku secara kerap. Asal buat jadi, asal buat jadi, asal buat jadi, tak pernah tak jadi. Hati-hati, takut-takut dia tergolong kepada dua, sama ada istidraj ataupun sihir.
Itu yang berlaku. Kita macam, hebat dia ni, kebal, toreh dengan pisau tajam. Dia siap show lagi, potong getah, potong kertas, terpotong. Tapi bila kena pada tangan, tak ada apa-apa. Na'uzubillah. Itu antara ciri-ciri yang ada kaitan dengan sihir. Okey? Dia tidak terbukti. Yang seterusnya, yang kelima, tidak terbukti melalui perubatan moden. Tidak terbukti dengan perubatan moden. Ini biasa kita tengok orang yang mengalami kesakitan dalam tubuh badan dia. Kadang-kadang dia rasa bisa, dia muntah darah. Okay? Dia rasa badan dia memang cukup tak sihat, tak ada selera makan, kerap sakit kepala. Bila pergi doktor, cek sihat. Doktor kata, kamu ni sihat ni. Orang yang kena gangguan, orang yang kena sihir faham keadaan ni. Biasa kena. Dia akan tahu, dia akan rasa penderitaan itu. Dia akan rasa, kenapa bila jumpa doktor, doktor kata saya sihat. Doktor kata saya tak ada masalah, bacaan darah saya okey, tekanan darah saya okey, saya tak ada masalah daripada sudut medikal. Jadi persoalan berlaku dekat situ. Rupanya kesan-kesan sihir boleh terjadi melibatkan tadi tidak terbukti melalui perubatan moden. Perubatan moden tak dapat detect dia sakit apa. Sampai akhir sekali hanya detect ada masalah psikologi. Ini psikologi semata-mata ni. Dia fikir sakit jadi dapatlah sakit. Tak. Sebenarnya memang berlaku kesakitan disebabkan oleh sihir. Yang seperti Ustaz Harun ni cakap, untuk untuk apa? Untuk memberi kesan buruk kepada seseorang, kesan dia. Memang tujuan sihir ni tak pernah ada yang baik. Tujuan sihir memang tak pernah ada yang baik. Semua ke arah kejahatan. Yang terakhir, yang ini confirm, iaitu mesti ada campur tangan jin. Mesti ada. Mesti ada campur tangan jin. Jadi ada 6 perkara, unsur-unsur yang boleh katakan ini ada sihir, yang disebutkan oleh Tuan Guru Allahyarham Datuk Dr. Amran Ghasimin dalam kajiannya di UKM. Jadi memang ada satu buku khas sihir dan cara mengatasinya yang beliau karang daripada hasil kajian yang beliau jalankan. Alhamdulillah, apa yang disimpulkan ada 6 perkara ini. Dalam kelas ini juga yang diterangkan kepada kami, kita kena faham kenapa gangguan ini berlaku. So kita tengok ada tak ciri-ciri tadi, ada tak unsur-unsur ke 6 unsur itu tadi. Itu yang kita kena faham. Lepas tu kita cek balik, betul ke ni sihir ni ada dalam Al-Quran? Rasa-rasalah dalam Al-Quran berapa kali perkataan sihir disebutkan secara fakta ni. Ada di dalam Al-Quran disebutkan perkataan sihir, sahara. Ada. Agak-agak berapa kali? Sebanyak 23 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Kita tengok dalam surah apa. Dia ada 23 kali. Siapa yang cakap ni? Seorang pengkaji juga daripada Universiti Malaya, Khadir Ahmad, Ustaz Khadir Ahmad, daripada Jabatan Fakulti Pengajian Islam. Beliau ada buat satu kajian. Ini buku kajian yang diterbitkan daripada Universiti Malaya tentang rawatan sihir dari perspektif fiqh al-hadis. Jadi kita tengok apa kajian yang beliau telah buat dan beliau jumpai. Antara yang beliau jumpa, perkataan sihir di dalam Al-Quran sebanyak 23 kali disebutkan. Pertama dalam surah Al-Baqarah, antaranya surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, surah Al-Araf, surah Yunus, surah Hud, surah Taha, surah Al-Anbiya, surah Al-Syu'ara, surah An-Namlu, surah Al-Qasas, surah Sabah, surah As-Saffat, surah Al-Zukhruf, surah Al-Ahqaf, surah Al-Thur, surah Al-Qamar, surah As-Saff, surah Al-Mudaththir. Itu antara surah-surah yang disebutkan terdapat perkataan sihir. Jadi kalau sebanyak ini disebutkan, Allahu Akbar, maksudnya kita kena tekankan dan kita kena faham memang berlaku sihir. Perkataan sihir ini menunjukkan dalam Al-Quran sebanyak 23 kali disebutkan dalam Al-Quran. Itu fakta. Itu fakta yang perlu kita yakin. Bila disebutkan Allah kata qala Allah, kita kena yakin inilah betul berlaku dan kena beriman. Kita tak boleh tolak. Ada orang menolak. Mana ada sini, tak ada sihir. Na'uzubillah. Kita semua telah menolak ayat Al-Quran. Hati-hati. Hati-hati dengan apa yang kita lafazkan. Kita kena yakin benda ini wujud, tapi kita boleh mengatasinya, insya-Allah. Banyak kisah dalam surah Al-Baqarah 102, awal-awal surah Al-Baqarah pun disebut daripada 102 menceritakan bagaimana Harut dan Marut, dia ajar tentang sihir pemisah suami isteri, dan akhirnya Allah tutup ayat itu dengan perkataan wa ma hum bidari nabihi min ahadin illa biiznillah. Dia cerita pasal sihir pemisah.
Harut dan Marut diajar bagaimana boleh memisahkan suami isteri. Akhirnya Allah tutup, wa ma hum bidari nabihi min ahadin illa biiznillah. Tiada satu perkara mudarat pun yang akan berlaku dengan izin Allah. Nampak? Cerita pasal sihir Allah tutup dengan perkara itu tidak akan berlaku dengan izin aku. Semua itu berlaku dengan izin Allah. Okey? Cerita Nabi Musa dengan tongkat dia, okey, mengalahkan tukang-tukang sihir, ya, bertukar menjadi ular. Nampak? Allah menekankan cerita bagaimana sihir ini boleh berlaku. Kita kena beriman dengan perkara sebegini, insya-Allah. Jadi bila kita tahu, oh ini sihir, kita dah faham dah maksud sihir, seterusnya kita pergi juga. Lepas sihir kita dah tahu antara unsur utama sebab berlakunya sihir mesti ada campur tangan jin. Tak ada jin tak jadi sihir. Mesti ada. Mesti. Itulah tujuan syaitan, nak menyesatkan kita. Tujuan syaitan untuk menyesatkan kita. Kita sebagai, kebanyakan orang Melayu kita kadang-kadang dia tak sebut jin, tak sebut sihir, tak sebut apa, dia panggil makhluk halus lah, makhluk yang tak nampak. Okay, makhluk halus yang tak nampak. Jadi kita tengok definisi makhluk halus tu, kita cari apa sebenarnya makhluk halus ni. Ada ke orang bagi satu terms makhluk halus ni? Kita tengok Dewan Bahasa dan Pustaka sebut apa. Dewan Bahasa dan Pustaka sebut, ya, makhluk seperti jin yang hidup di alam ghaib. Itu makhluk halus yang disebutkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu maksud daripada bahasa kita lah. Okey. Dan sebab apa kita dikatakan makhluk halus? Sebab jin ini tidak boleh dilihat dengan mata kasar dalam bentuk asal dia. Cuma dia boleh menjelmakan diri dia. Betul ke? Mana dalil dia, ustaz? Ada. Tengok surah Al-A'raf ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dalam sesuatu tempat yang kamu tak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-27 bahawa kita tidak dapat melihat jin. Tu. Ini hujah menyatakan siapa yang nampak jin, dia ada masalah. Dia perlu dirawat. Dia telah diganggu oleh jin. Itu bukan kelebihan. Orang kata, oh kelebihan ni anak aku boleh nampak jin. Boleh nampak jin ni satu kelebihan, ustaz. Oh no. Kita bantah dengan surah Al-A'raf ayat ke-27 ni. Ini yang disebut oleh Tuan Guru Ustaz Harun Din, yang disebut oleh Abdul Wahid Salam Bali, yang disebut oleh Syekh Ustaz Abu Bara Usamah, yang disebut oleh Dr. Amran Kasimen. Semua menyatakan tak ada manusia boleh nampak jin. Nanti ada orang kata, ada ustaz orang diberikan kelebihan. Kadang-kadang wali Allah yang diberi kelebihan, orang yang diberi kelebihan sekejap boleh nampak. Okey, kita katakan, kita tak nafi. Tetapi kebiasaannya orang alim ni, orang wali Allah ni, orang baik ni, dia beriman dengan Al-Quran, dia tak sebut pun dia nampak. Dia tak sebut, dia diam. Dia tak beritahu pun dia nampak ada berapa ekor, dia tak cakap. Jadi kita dah faham, oh dia tak boleh nampak. Okay, kita dah tahu jin sifat dia, manusia tak boleh nampak. Okay, jin manusia sifat dia tak boleh nampak. Okay, dan tu kita tengok penciptaan jin ini, kenapa Allah ciptakan dia? Ada tak tujuan Allah ciptakan jin ni? Ada dalam surah Az-Zariyat. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ku jadikan jin dan manusia hanya untuk mengabdikan diri kepadaku. Itu tujuan dia, sama dengan manusia. Ya, dia dijadikan hanya untuk menjadi hamba kepada Allah, mengabdikan diri dia kepada Allah. Dia juga mukallaf. Ya, mukallaf ni dibebankan dengan dosa dan pahala. Dia juga perlu beribadah kepada Allah. Dia buat jahat, dia dapat neraka Allah. Dia buat jahat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Okay, itu jin, sama dengan manusia. Kalau diganggu manusia, dia melakukan kejahatan, dia juga akan mendapat balasan di akhirat daripada ayat tersebut. Okay, kita dah faham, oh ini jin ni macam ni rupanya, dia ni mukhalaf, kita dah tahu dah. Okay, dia ni kita tengok penciptaan dia. Jin itu kita tengok dia berasal daripada apa, dia diciptakan daripada apa. Allah sebut dalam surah Al-Hijr ayat 47 ke 27, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ada yang kata iblis ini sebenarnya daripada kalangan jin. Ya, ada yang kata iblis ini malaikat. Tidak, sebenarnya iblis ini sebenarnya daripada kalangan jin, ketua jin yang asal. Ya, diciptakan daripada api yang sangat panas. Api yang sangat panas.
Okey, itu kita tahu. Okey, dia cipta pada api. Okey, faham. Dia mukallaf, dia taklifkan dengan hukum haram dan halal. Dia ada syurga dan neraka. Dia tak boleh buat dosa. Dia kena beribadah kepada Allah. Okey, kita dah faham. Ini sifat dia. Okey, so jadi dia pun macam kita juga rupanya. Okey, dia cuma sifat dia mungkin berbeza dengan kita. Kita tak tahu bentuk dia yang sebenar macam mana. Allah tak pernah sebut dalam Al-Quran dan tak pernah sebut dalam hadis. Cuma dalam hadis disebutkan penjelmaan dia. Dia boleh berupa seperti anjing hitam, ular hitam. Itu yang disebutkan. Okey, kita dah faham bagaimana diciptakan. Okey, kita tengok bila kita tahu cara nak kita tengok macam mana, apa punca dia ganggu kita sebenarnya. Kita kena tahu. Bila kita nak mengatasi dia, kita nak faham cara-cara kenapa dia mengganggu kita sebenarnya. Kenapa dia nak ganggu kita sebenar-benarnya ni? Kenapa? So kita kena tengok. Kita tengok dalam satu buku yang ditulis oleh Ustaz Musdar Bustamam. Okay, Ustaz ni antara seorang pengkaji juga. Dia buat satu buku ensiklopedia jin, sihir dan perdukunan. Ensiklopedia. Jadi kat situ komplit tentang menceritakan alam jin dan perdukunan. Kita tengok dan kajian daripada mana-mana perawat, mana-mana yang menjalankan kegiatan perubatan Islam. Ini kesimpulan yang boleh kita buat. Okey, kenapa jin itu mengganggu manusia? Pertama, dia ada kaitan dengan sihir yang kita sebutkan tadi. Ada kaitan dengan sihir sebab itu campur tangan dia. Okey, sebab dia ada perjanjian tukang sihir dengan jin. Dia akan buat perjanjian. Dia mesti ada perjanjian untuk menyakiti manusia. Yang kedua, sebab dia jin itu suka dekat kita. Jin itu boleh suka dekat kita. Dia tengok kita, suka betul lah, minat betul lah dengan dia ni. Dia tak tahu, dia macam manusia. Dia akan menyintai manusia macam mana seorang lelaki suka kepada seorang perempuan. Dia boleh jadi macam tu. Okay, kita tengok mana dalilnya. Kita tengok kitab Talbis Iblis karangan Imam Ibnu Jauzi. Kat situ ada tulis berkenaan dengan tentera iblis. Antaranya salah satunya adalah Dasim. Okey, antaranya salah satu adalah Dasim. Dasim ini kerja dia memisahkan suami isteri. Itu je kerja dia. Dia tak perlu sihir. Okey, ditugaskan, okey, iblis ini bagi tentera dia bernama Dasim ini, kau pergi buat pisahkan suami isteri sampai jadi. Dia buatlah macam mana cara sekalipun. So, ini antara tentera-tentera dia yang suka kepada kita. Dia suka kat kita, dia masuk and then dia buat orang bercerai-berai. Macam mana lelaki suka kat perempuan, dia tak boleh tengok orang tu kahwin dengan orang lain, akan buat sesuatu, halang dia. Begitu juga jin. Rupanya ini kerja dia. Sampai dia berjaya pisahkan suami isteri. Dia berjaya pisahkan. Iblis kata apa? Nikmat anta, you are the best. Kamulah yang terbaik di kalangan tentera-tentera aku yang ada ni. Dia pisahkan, berjaya pisah. Ada yang boleh buat derhaka kepada ibu bapa, ada yang boleh buat dia minum arak, ada yang boleh buat dia berzina. Tapi yang paling dia kata terbaik, kau berjaya pisahkan suami isteri. Itu kerja dia, Dasim ni. Rupanya ada kaitan dengan jin yang suka kepada manusia. Okey, itu antara yang kedua. Pertama tadi sihir, yang kedua sebab jin mencintai manusia. Yang ketiga, kerana jin itu disakiti. Jin itu disakiti, kita sakitkan dia. Contoh, ada kes yang kena, dia baling batu atau barang. Yang pernah saya dapat tong sampah kat bahagian bin sampah yang besar tu, dia baling sampah tanpa baca bismillah. Kat situ sebenarnya berlonggok jin makan kat situ. Sebab makanan jin adalah kotoran najis haiwan dan tulang, kan? Tulang yang dibacakan bismillah maka akan menjadi makanan kepada jin. Jadi kebanyakan tulang-tulang yang dibuang dekat situ jadi makanan kepada jin. Jin akan berlonggok dekat situ. Ada kes yang terjadi bila dia buang barang tanpa baca bismillah, kena kepada jin yang sedang makan. Jin tersebut marah. Jin tu marah, akhirnya menyakiti orang yang buang barang tersebut. Berlaku, menggetar-geletar tangan dia begitu rawat tu. Dirukyahkan, duduk. Akhirnya bertukar suara, tanya kenapa kamu masuk tubuh badan dia. Tanya dia kenapa. Dia pergi baling barang sampai kena kepala aku ketika aku makan. Allahu Akbar. Jadi sebab itu ada hadis, kita kena buat sesuatu kena baca bismillah. Rupanya dengan baca bismillah ni, Allahu Akbar, kita nak bagi segenal kepada dia. Satu, kita dapat pahala sunnah. Yang kedua, kita nak bagi segenal kepada jin, kita nak buat sesuatu. Dia dah tahu dah, kalau kita nak buat bismillah dengan nama Allah tu, insya-Allah Allah lindung kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Okey, tu kita kerana disakiti oleh manusia, sebab tu dia marah kat kita. Okey, ada satu kes, dia malam balik kerja malam, dia terlanggar satu kepulan asap.
Asap tu macam satu kumpulan asap. Dia langgar, naik motor dia langgar, zup, dia langgar lepas asap. Lepas dia langgar lepas asap tu, jatuh motor. Akhirnya kerasukan itu berlaku. Kerasukan itu berlaku. Orang ambil dia, hantar bawa balik. Dia tengok pada IC call apa semua, hantar bawa balik. Dia tak ada luka, cuma jatuh sikit, and then akhirnya kerasukan berlaku. Bila kita tanya kenapa masuk dalam badan, rupanya dia langgar kumpulan asap tu. Jin tu cakap, dia langgar aku tengah jalan tu. Waktu tengah jalan tu dia langgar. Bila dia dah sedar, pesakit tu dah sedar, kita tanya, betul ke apa yang berlaku sebenarnya? Oh, dia kata ingat dia sebelum dia jatuh, memang aku terlanggar kumpulan asap tu. Lepas tu dia tak sedar dah apa yang berlaku. Rupanya dia boleh memberi kesan kepada manusia. Banyak kalau ikut hadis kan, banyak dia boleh, sebab kita sakiti dia. Kisah pemuda balik daripada perang Khandaq kan, Nabi suruh bawa balik senjata. Nabi balik senjata, dia kan sampai depan rumah, tengok isteri dia dekat luar. Dia dekat luar, sekali tengok, ya Allah, kenapa dekat luar ni? Dia kata ada seekor ular kat dalam. Jadi bila dia masuk, dia tak cakap banyak, dia pergi tebas ular tu. Pancung ular tu, pemuda yang pancung ular ni mati macam mana ular tu mati. Hadis ni hadis sahih. Hadis ini diceritakan, hadis ini ada sahih, diceritakan oleh Nabi SAW. Jadi kita kena ambil pengajaran daripada kisah ini. Dia bunuh ular tersebut, akhirnya pemuda itu mati macam mana ular itu mati. Dia balas dendam. Sebabkan sakiti jin tu lah. Disakitkan jin tu, dibunuh jin tersebut. Boleh bunuh jin, tapi dalam keadaan dia dijelmakan dalam keadaan yang seperti itulah haiwan. Dijelmakan sebagai ular, dibunuh ular itu, akhirnya pemuda itu mati sebab bunuh ular berupa jin. Itu berlaku, hadis yang sahih. Kita tengok, rupanya betul. Sebab disakiti, dia boleh balas dendam. Dia boleh balas dendam. Jin ni macam manusia, dia bengang, dia marah, tunggu, sakit kau kejap lagi. Kadang-kadang jin itu tak, gangguan ini berlaku tak semestinya dia masuk dalam badan. Ada kes dia hanya pukul aja, dia tepuk belakang pesakit tu, meninggalkan kesan bisa yang sangat dekat pukulan tersebut. Dia pukul aja, pop, lepas tu dia tak masuk pun. Kesan tu dirasakan oleh pesakit. Bila pergi ke doktor memang tak rasa apa-apa. Bila diruqyahkan muntah-muntah. Rupanya kesan daripada tamparan jin tersebut. Okey, itu antaranya. Yang keempat, kerana ingin menzalim manusia. Jin tu memang kerja dia nak zalim dengan manusia lah, tak ada kerja lain. Dia memang itu adalah kerja dia. Okey, sebab kita yang bagi ruang dan peluang untuk dia masuk. Kita bagi dia ruang, kita bagi dia peluang. Kita jauh dengan Allah, kita jadi panas baran, tak boleh kontrol marah. Ketika kita marah, masa itulah pintu-pintu syaitan tu nak masuk. Dia masuk. Ketika kita lemah, kita dah sakit, mungkin dulu ada amalan-amalan yang salah kita buat. Dulu dia jadi kawan kita. Akhirnya bila kita sakit, dia menjadi perosak kita, henyak kita habis-habis disebabkan amalan-amalan yang pernah kita buat salah sebelum kita nak bertaubat. Tak sempat nak bertaubat, benih dah henyak kita habis-habisan. Sebab dia nak seret sama-sama dengan dia masuk ke dalam neraka Allah. Okey? Sebab apa? Buktinya ada dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-6. Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum aku sesat, aku benar-benar akan menghalang mereka jadi jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan dapat kebanyakan mereka itu bersyukur, yakni taat kepada Allah. Tu janji Iblis. Dia akan ganggu kita daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Perjanjian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi dia tempoh sehingga hari kiamat, aku nak buat dia orang sesat, ikut aku. Ini antara dia. Memang kerja dia, permusuhan dia antara cucu Adam dengan Iblis. Dia nak kacau kita, tak ada tujuan lain. Sama lah yang saya sebut tadi, yang disebut oleh Imam Ibnu Jauzi tadi dalam Tablis Iblis. Ada tentera-tentera dia nak merosakkan kita. Inilah dia antara tentera-tentera Iblis, janji-janji Iblis. Okay? Dia nak rosakkan kita, nak sakitkan kita, sebab memang dia nak zalim dengan kita yang bukan ruang dia. Kita jadi pemarah, kita penuh dengan sifat-sifat mazmumah dalam hati. Memang inilah ruang dia nak masuk. Nampak macam tak ada apa-apa, rupanya dia merosakkan kita. Dia merosakkan kita. Kebanyakan yang kita rawat, yang jenis pemarah, yang jadi transgender ni, nak tukar daripada lelaki kepada perempuan, yang pelik-pelik berlaku ni, biasanya ada campur tangan jin. Ada campur tangan. Kita rawat yang jenis apa, lelaki lembut, Masya Allah, rawatlah, cari peruqyah, diruqyahlah. Ada campur tangan, dia nak rosakkan kita. Apa sahaja yang boleh menyesatkan, boleh mendekatkan kita kepada neraka Allah, saya cukup yakin ada campur tangan jin. Okay? Anak terlalu degil, isteri terlalu degil, suami terlalu degil,
rokok tak boleh nak berhenti, cuba rawat ruqyah. Kadang-kadang yang membisikkan kita nak berhenti rokok ni syaitan. Ada dalam badan. Ada kaedah menghentikan rokok tu, ada kaedah dia. Okay? Ada ruqyah yang boleh kita bacakan. Kita mohon kepada Allah agar syaitan tu tak benamkan hati kita untuk terus merokok. Okay? Ada kaedah. Rupanya memang ada. Penagih dadah, percayalah, rawat dia. Antara sebab dia tak boleh berhenti, bisikan syaitan dalam hati dia. Penuh jin dalam tubuh badan dia. Saya boleh bagi 99.9. Ya, penagih dadah yang diruqyah ada campur tangan jin. Akan berlaku kerasukan. Dia akan tumbang, dia akan pengsan, dia akan menggeletar tanpa dia boleh kawal. Bila kita buang gangguan tu sedikit demi sedikit, dia mudah beribadah kepada Allah. Bila dia mudah beribadah kepada Allah, dia mudah sedar dan insaf dan akhirnya bertaubat. Mudah dia untuk tinggalkan perkara-perkara mungkar tersebut. Itu antaranya. Okey. Tu punca gangguan kita kena faham. Sihir sebab jin suka dekat kita kerana disakiti oleh manusia, dan akhirnya kerana kezaliman jin itu sendiri, permusuhan antara iblis dan cucu cicit Nabi Adam. Perjanjian dia dengan Allah selepas dia keluar daripada syurga, dicampakkan ke dunia sebab sifat takbur dia kan, sebab takbur je dia dicampakkan ke dunia kan. Allah sebut dalam Quran, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Sebab sifat takbur je kena campak ke atas muka bumi, keluar daripada syurga Allah. Akhirnya dia berjanji dengan Allah, dia minta penangguhan dengan Allah untuk sesatkan manusia. Itu perjanjian dia. Okey, kita masuk yang seterusnya insya-Allah. Ini yang paling penting. Kita dah tahu dah punca dia kenapa, siapa jin, kenapa sihir ini berlaku. Kita dah tahu. Kita buat SWOT analisis. Okey, kemungkinan aku ada serangan daripada jin dan sihir. Kemungkinan apa yang aku lalui ini, yang saya lalui ini ada kaitan dengan jin dan sihir. Ada campur tangan makhluk-makhluk halus. Apa yang aku nak buat? Kita rujuk. Okey, apa yang disebut oleh salah seorang ulama kita yang dia, nama dia Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Kalau tengok Abdul Wahid Salam Bali adalah seorang ulama yang menjalankan ruqyah perubatan Islam di Mesir lah. Dia seorang ulama rujukan tentang ilmu-ilmu ruqyah. Okay, di Malaysia banyak merujuk kepada ulama tersebut, termasuklah Tuan Guru Saharuddin. Jadi apa yang beliau sebutkan, cara untuk mengatasi dia yang paling penting. Sebab amalan kalau kita nak bagi terlalu banyak amalan, kita pun dah faham, baca ayat kursi, baca muawwizat, kita tahu dah. Tapi kenapa kadang-kadang tak jadi kan? Orang akan salahkan, ayat ni common lah ustaz, ayat ni biasa-biasa. No, ayat Al-Quran tak pernah biasa-biasa. Ayat Al-Quran tak pernah common, tak pernah. Yang kadang-kadang pembacanya itu yang ada masalah. Apa yang disebutkan? Pertama sekali, untuk ada kekuatan membenteng diri kita daripada gangguan jin dan sihir, ulama ni sebut apa? Beliau menyatakan ikhlas. Ini juga yang disebutkan oleh Tuan Guru Saharuddin dalam kuliah. Pastikan ikhlas dalam beribadah. Niatkan apa segala amalan kita nak buat itu kerana Allah. Kadang-kadang kita meletakkan sebab nak sembuh, kita meletakkan sebab nak itu nak ini. Kita beramal surah Al-Ikhlas 10,000 untuk jadi kebal. Kita niatkan buat ini untuk menjadi lebih hebat, murah rezeki dan sebagainya. Sebab sesuatu amalan jika ada kafiat ataupun kelebihan, Nabi akan sebut ini kelebihannya akan jadi macam ni, ini kelebihan akan jadi ni. So kita akan beriman. Kita beriman apa yang Nabi sebutkan. Tapi sekiranya tak ada, tak apa, kita beriman dan ikhlaskan diri kita, ibadat itu kerana Allah. InsyaAllah itu yang paling kuat. Sebab apa? Dalam surah disebutkan dalam Al-Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Okay? Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik kepada perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Kecuali, Iblis kata, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Hijj ayat yang ke-40. Surah Al-Hijj ayat yang ke-40, Iblis kata dia tidak mampu untuk mengganggu orang yang ikhlas. Itu dia kata. Azan ni, InsyaAllah kita berhenti sebentar untuk laluan azan, InsyaAllah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Ada 3 poin penting lagi yang untuk saya sampaikan, insyaAllah. Okey, yang pertama, kita dah tahu cara kita nak benteng diri kita. Apa saja amalan, kita kena ikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syaitan ini cukup takut dengan orang yang ikhlas, seperti yang mana disebutkan surah Al-Hijr ayat yang ke-40. Jadi itu bukti dalil daripada Al-Quran, insyaAllah. Yang kedua, kita kena berdamping dengan Al-Quran. Tak ada cara lain. Apa lagi amalan boleh? Kena berdamping. Kita dah tahu kita kena ikhlas. Ada tak dalil yang mengatakan kita berdamping dengan Al-Quran ini boleh diperisai kepada makhluk halus ini? Kita tengok daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, daripada Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, surah Al-Baqarah, siapa yang membacanya meninggalkan kerugian, tidak mampu dilawan oleh sihir. Riwayat oleh Muslim. Siapa baca Al-Baqarah, penyihir tidak mampu melawannya. Itu janji daripada Nabi. Yang kedua, tentang ayat kursi. Okey, tentang ayat kursi. Nabi kata apa daripada riwayat Bukhari? Nabi kata apa? Ayat kursi ini sekiranya siapa yang membacanya memperolehi pemeliharaan Allah dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Kita baca sebelum tidur. Nabi kata baca sebelum tidur, syaitan tak boleh dekatkan dia sehingga ke pagi. Itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bari. Okey, seterusnya dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah daripada riwayat Imam Tirmizi dan Hakim. Okey, kedua-dua ayat ini jika dibacakan pada salah satu rumah selama 3 hari, melainkan syaitan tidak akan mendekatinya. Syaitan tidak akan mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Hadis ini hadis hasan sahih. Jadi hadis ini bukan hadis dhaif, hadis ini hadis yang sahih. Jika kita baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, Nabi kata dalam 3 hari berturut-turut syaitan itu tidak akan mendekati. Okey. Seterusnya yang biasa juga kita dengar, Mu'awwizatain, 2 surah yang terakhir dalam Al-Quran, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okey, siapa yang membacanya dan meminta perlindungan kepada Allah, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasa meminta perlindungan kepada Allah dari mata-mata jin dan manusia, dan ketika Al-Mu'awwizatain turun, beliau mengambil keduanya. Nabi menggunakan 2 surah ini untuk perlindungan daripada jin. Nabi gunakan.
Okey, itu daripada hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini juga hadis hasan yang dinilaikan sahih lah, so boleh diamalkan. Seterusnya, apa lagi yang boleh menyebabkan kita ini terlindung daripada gangguan jin dan sihir ini? Amalan zikir pagi dan petang yang ditekankan oleh Dr. Amar dan Kasimin, yang ditekankan oleh ulama-ulama yang menjalankan ruqyah ini. Okey, apa yang disebutkan zikir pagi petang ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini ada contoh-contoh zikir pagi dan petang. Dalam ini zikirnya sahih yang disusun. Kita baca waktu pagi, Nabi baca waktu pagi, Nabi baca waktu petang. Nabi baca sekali, Nabi baca 3 kali, Nabi baca 100 kali, Nabi baca 10 kali. Ada disebutkan dalam hadis-hadis ni. Contoh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca 100 kali, Nabi kata, insya-Allah hari itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Tidak akan diganggu. Pengalaman Syekh Abdul Wahid Salam Bali, seorang pesakit, ketika mengamalkan ayat tersebut dengan ikhlas, dengan yakin, syaitan itu keluar serta-merta kerana bacaan doa tersebut dengan izin Allah. Okey, antara lain zikir yang lain yang ada dalam kalimah apa pagi dan petang ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi kata siapa yang baca ni 3 kali sebelum nak pergi mana-mana satu tempat, dan tempat itu ada risiko yang besar, ada sihir, ada masalah, ada santau, kita baca, insya-Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang difatwakan oleh Bin Baz, salah seorang ulama fatwa daripada Arab Saudi. Okay, itu antara yang boleh kita amalkan, zikir pagi dan petang yang sangat ditekankan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi kata, siapa yang amalkan zikir pagi dan petang ini umpama perisai yang tebal. Okey, ada seorang memanah nak panah kepada mereka yang amalkan zikir pagi petang, panah itu akan melantun balik kepada yang memanah. Itu yang diibaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Siapa yang membaca dan mengamalkan zikir pagi dan petang yang diamalkan oleh Nabi SAW. Ada satu lagi seorang ulama, Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi kata, dia biasa mengamalkan zikir pagi dan petang ini. Apabila satu hari itu dia terlupa nak baca, dia tidak amalkan, dia terlupa nak baca, akhirnya malam tersebut ketika di kota Madinah, beliau disengat oleh kalajengking. Baru tinggal hari itu dia terlupa nak baca zikir pagi dan petang ni. Tu yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi. Betapa pentingnya kita nak mengelak gangguan ini, kita amalkan zikir pagi dan petang. Seterusnya, apa yang boleh elakkan lagi kita untuk daripada diganggu oleh jin dan sihir ini? Of course, kita amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Yakinlah kita amalkan sunnah. Kita makan dengan apa Nabi kata, makan dengan tangan kanan. Bila kita makan dengan tangan kanan baca bismillah, syaitan itu tak dapat ikut kita makan. Okey, Nabi berlarang bersuci dengan tulang. Okey, kadang-kadang tulang ini bila dibacakan bismillah akan bertukar menjadi makanan yang baik kepada jin. Kadang-kadang kita ambil je makanan tulang tersebut, menyebabkan kita diganggu oleh jin. Kita tidak membaca bismillah ketika kita membuat satu perkara. Dengan membaca bismillah, insya-Allah kita akan dilindungi oleh Allah. Banyak lagi amalan-amalan sunnah yang sahih dengan izin Allah membantu kita terhindar daripada gangguan jin dan sihir. Okey, seterusnya, antara yang paling penting, kita jauhi sifat mazmumah yang ada dalam hati kita. Imam Al-Ghazali sebut dalam, kalau tak silap saya, kitab Hidayatus Salikin, beliau menggariskan 10 sifat ni. Syarrul ta'am, lebih makan, syarrul kalam, banyak berkata-kata, ghadab, pemarah, ujub, riya, takabur. Ada 10 sifat mazmumah yang perlu kita fahami. Rupanya sifat-sifat ini menjadi ruang, peluang kepada jin untuk mengganggu kita. Bila ada, kita atasinya, perbanyakkan dengan takarub kepada Allah. Saya tanya Dr. Amran Kasimin dalam kelas, Ustaz, apakah perkara yang boleh membantu pesakit untuk dapat kekuatan? Kadang-kadang dia tak kuat dah nak zikir, kadang-kadang tak kuat dah nak melawan dah gangguan-gangguan ni. Apa yang beliau nasihatkan? Cuba bangun malam walaupun 2 rakaat. Dengan bangun malam bertakarub kepada Allah, menangis depan Allah, insya-Allah dia akan mendapat satu kekuatan melawan apa yang dia rasa. Daripada gangguan makhluk halus, masalah psikologi, biiznillah akan dapat diatasi dengan izin Allah. Ada satu peristiwa, seorang pesakit, ini pengalaman sebenar saya. Seorang pesakit ini adalah ateis, tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. Dia tak percaya kepada Allah. Dia kata Tuhan ini tidak wujud. Beliau seorang Muslim. Beliau lama di United Kingdom, belajar di UK, duduk di UK lama. Akhirnya terjebak dengan golongan ateis, tidak percaya kepada kewujudan Allah. Dia balik ke Malaysia, berkahwin dengan orang Malaysia. Dia ni orang Indonesia, berkahwin dengan orang Malaysia. Akhirnya dia memang tak sembahyang, tak percaya kepada Tuhan. Dapat satu hidayah, tergerak untuk mempelajari agama. Dan
dia tertanya-tanya kenapa ini berlaku kepada dia. Dia datang untuk ruqyah, dia cuba untuk ruqyah. Ada yang cadang, ada cuba pergi ruqyah. Bila kita ruqyah dia, Allahu Akbar, memang sesuatu pelik berlakulah. Kerasukan tu hampir 2 jam, susah nak sedarkan dia. Apa yang dia buat? Dia dah puas dah berubat kan. Apa yang dia amalkan? Ni zikir pagi dan petang yang sahih ni. Dia amal ni je biiznillah. Selama 3 bulan lepas dia amal istiqamah, tiada lagi kerasukan. Bila kita rawat, dah tak menjerit. Dia sedar apa kita cakap, kita panggil, dia boleh sedar dengan izin Allah. Okay? Dengan istiqamah dia beramal, dengan amalan-amal yang sahih, selesai masalah gangguan dia, insya-Allah. Wallahu alam. Itu saja mungkin pada hari ini. Mungkin kita boleh lebih pergi mendalam pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Saya mohon maaf sekiranya ada terkurang daripada saya atau kesilapan apa yang saya sampaikan. Moga-moga apa yang kita dapat hari ini dapat dimanfaatkan. Semoga kita semua dalam lindungan dan penjagaan Allah, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.